Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Amir radhiyallahu anhu qala Ata rajulun Abdullah ibn Amr wa indahul qawm hatta jalasa indah faqala akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال. hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Amir radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari satu orang laki-laki jumpa dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan pada ketika itu ada sekumpulan orang di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As. Tuan-tuan, Abdullah bin Amr bin Al-As dua-dua sahabat Nabi. Abdullah tu sahabat, Amr bin Al-As itu sahabat. Bapa pun sahabat Nabi, anak pun sahabat Nabi. Sebab beza umur di antara Abdullah dengan bapa dia, Amr bin Al-As ini beza dia 15 tahun. Maknanya semasa Amr bin Al-As dapat anak, umur dia 15. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As ini, dia kerja duk tulis hadis Nabi. Sebelum kita baca hadis dia, kita kenal dia dulu. Dia duk kerja tulis hadis Nabi. Sehinggalah satu hari ada orang kafir musyrikin provok dia. Dia perangat dia. Dia berkata dekat dia, ya Abdullah, kamu tulis semua benda yang Nabi kamu cakap, sedangkan Nabi kamu itu manusia. Maknanya dia ada hari dia seronok, dia ada hari dia sedih, dia marah. Apa hal kamu tulis semua benda hak dia cakap? Kalau kamu tulis masa dia seronok tak apa, tapi kalau masa dia marah kamu tulis, apa akan jadi dengan tulisan kamu itu?
Abdullah bin Amr bin Al-As apabila dengar orang provoke dia macam tu, dia pun naik serabut. Macam kita lah. Kita dah percaya satu benda, mai satu orang duk kocak kita, dia mai duk goncang kita, dia duk mai bagi kita serabut. Kita serabut. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As apabila depa ni mai gempak dia, depa mai provoke dia, dia mai serabut, dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, aku tulis apa juga benda yang Tuan cakap. Masalahnya ialah tadi ada orang kata dekat aku, depa kata Tuan ini manusia biasa. Ada hari Tuan seronok, ada hari Tuan sedih, ada hari Tuan marah. Jadi macam mana cerita dengan apa yang saya tulis ni? Boleh ke tak boleh saya terus menulis apa yang diucap, apa yang dibuat oleh Tuan?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Na'am, fa inni la aqulu illa haqqan." Nabi kata, tulis. Kamu boleh terus menulis. Fa inni la aqulu illa haqqan. Nabi kata, kerana aku, walaupun aku manusia, aku tidak bercakap melainkan yang benar. Nabi kata, tak timbul masalah bila aku seronok, aku cakap macam lain, bila aku marah, aku cakap macam lain, tak timbul. Pasal apa? Pasal aku manusia, tetapi aku tidak akan bercakap benda melainkan benda itu benar. Quran pun kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad dia tak bercakap ikut nafsu dia, melainkan itu wahyu yang diwahyukan Allah pada dia. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As yang hadis dia kita duk baca lah ni. Dan pernah pula dia ni, bapa dia Amr bin Al-As jadi susah hati dengan dia. Bapa dia ni Amr bin Al-As, juga sahabat Nabi yang tua 15 tahun aja daripada dia. Amr bin Al-As, sekali lagi kita cerita pak dia pula. Amr bin Al-As ini pernah mai susah hati bila tengok anak dia Abdullah bin Amr bin Al-As ini. Dia mai susah hati. Pasal apa? Pasal anak dia ni siang puasa tiap-tiap hari, malam qiyam tiap-tiap malam. Yang kata Abdullah ni, Abdullah bin Amr bin Al-As ini, Abdullah ni dia jenis manusia macam tu. Dia jenis orang bagus. Siang puasa, malam qiyam. Pak dia yang juga satu sahabat Nabi, Amr bin Al-As, susah hati tengok ke anak ni. Susah hati macam sebahagian daripada kita hari ni. Anak kita ni kita kenal daripada beranak dulu. Dia masuk sekolah rendah, dia masuk sekolah menengah, kita kenal dia. Dia pipi masuk mana IPT ke, universiti mana ke dia pergi masuk, balik-balik duk buat balut serban. Nak buat ke pula balut serban katuk telinga pula. Kita mai, awak budak ni jadi dulu ni. Kita mai cuak, kita mai susah hati pasal kita tak tahu dia ni betul ke tak betul. Dia pergi ikut tu, dia pergi ikut orang hak betul ke tak betul. Dia pakai jubah, dia taruh janggut, dia pakai serban, tak apa. Tapi dia pergi ikut siapa tu. Kau hak dia ikut tu betul ke tak betul? Sebab zaman lah ni, kita pun pening tuan-tuan. Pula duk ingat hadis Nabi SAW. Nabi kata, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً. Nabi kata, umat aku akan pecah 73 puak. Kulluhum finnar. Masuk neraka belaka. Melainkan satu. Hak anak kita pergi ikut ni, hak mana satu? Dia main pattern nampak sama. Tapi bawakan dia, fahaman dia, kita tak tahu. Kalau kita hari ni bimbang, sahabat Nabi lagi bimbang. Walaupun anak dia nampak bagus, anak dia puasa hari-hari, semayang tiap-tiap malam, semayang tahajud dan sebagainya, dia bimbang. Dia bawa anak dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia bagi tahu dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, Abdullah anak aku ni macam ni, macam ni, macam ni."
Nabi kata dekat Abdullah ni, hadis dia kita nak baca ni, Nabi kata dekat dia, Nabi kata puasa dan buka puasa, Nabi kata dekat dia. Dan Nabi menganjurkan kepada dia, kalau nak cantik, puasa 3 hari tengah bulan. 13, 14, 15. Puasa 13, 14, 15 mengikut kalender Islam itu dia panggil puasa ayyamul bid. Puasa hari-hari putih. Maksudnya hari bulan penuh. Hari terang. Dia dengar, tapi dia katakan, Nabi aku nak buat lebih. Macam mana hadis Al-Bahili yang kita baca, sama berlaku dekat dia ni. Dan dia puasa hari-hari. Dia habaq dekat Nabi, dia kata dia nak teruskan juga puasa dia buat lah ni. Nabi senyum aja kat dia. Kalau kita baca dalam riwayat ni cerita apa, bila dia mai hari tua, dia tak darat nak puasa hari-hari. Masa tu timbul sesal dalam hati dia. Dia kata alangkah baiknya dulu masa Nabi kata dekat dia, hang puasa 3 hari tengah bulan sama macam hang puasa 1 bulan. Kalaulah masa tu dia terima hak Nabi kata, taklah benda ni jadi satu berat kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis dia kita baca. Satu orang lelaki mai jumpa dia, mai jumpa Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Waktu dia ni mai wa indahul qaum, ada orang duk keliling dia. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tuan-tuan, memang inilah cara kehidupan dia. Di mana ada sahabat Nabi, di mana ada alim, di situ ramai orang. Itu kehidupan zaman itu. Di mana ada orang alim, di mana orang yang ada ilmu, maka di situ ramai orang. Pasal orang nak pergi tumpang ilmu dia. Pasal orang nak pergi selesaikan kemusykilan yang ada. Hatta jalasa indah. Kawan Hakmai ni pergi duduk di sebelah Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia pergi duduk sebelah. Faqala, kata kawan Hakmai ni, dia kata, akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mai orang ni mai duduk di sebelah Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia kata, boleh tak cerita kat saya apa yang tuan pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal depa ni tak dan jumpa Nabi, depa hanya jumpa sahabat Nabi. Maka depa jumpa sahabat Nabi, depa akan tanya kepada sahabat Nabi, cerita mai kat kami apa yang tuan pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di antara yang aku pernah dengar Nabi beritahu kat kami dulu, Nabi kata orang Islam, kalau betul-betul dia tu orang Islam lain selamat daripada mulut dia, selamat daripada tangan dia. Itu betul Islam. Nabi kata kalau betul-betul orang tu orang Islam, mulut tak cakap tak tahuan kat orang. Mulut tak buat fitnah kat orang. Mulut tak pergi buat cerita benda pelik-pelik dekat orang. Kalau dia betul orang Islam lain selamat daripada angkara mulut dia. Itu Islam. Nabi habaq kat kami, kata Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dan Nabi bagi tahu kat kami, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan Nabi bagi tahu dekat kami bahawa orang yang dipanggil muhajir, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang Tuhan larang. Itu muhajir. Kan sahabat Nabi dulu kita panggil muhajirin, orang yang berhijrah. Maksud dia apa dia? Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi hijrah itu maksud apa dia? Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, Nabi habaq kat kami definisi hijrah yang lagi satu. Hijrah yang lebih general, hijrah yang lebih umum. Apa maksud dia? Maksud dia siapa-siapa pun kalau dia tinggal benda hak Tuhan larang, dia muhajir. Dia orang yang berhijrah. Hari ni tuan-tuan kita duk tengok dalam berbagai-bagai media hari ini duk cerita artis-artis berhijrah. Ini maksud dia.
daripada mereka hidup dalam keadaan yang cara mereka. Masa zaman jahiliah dia tu, itu cara hidup dia. Minum mabuk itu biasa. Bukan semua artis, tapi kebanyakan. Minum mabuk itu biasa. Ambil ganja, ambil nak bagi khayal itu biasa. Bagi sebahagian mereka ni. Dia mai satu hari Allah buka hati dia, Allah campak hidayah masuk dalam hati dia. Dia tak mau benda-benda ni. Dia tak mau. Kalau hak perempuan pakai tudung, kalau hak lelaki-lelaki ni mula duduk lari, tak mau kawan duk ajak, duk abang ada kerja dan sebagainya. Tapi tak berani habaq kata nak pergi masjid, takut kawan-kawan gelak. Itu hijrah. Dan sebahagian daripada mereka yang hijrah ni, ada yang boleh sustain. Ada yang boleh pertahankan hijrah itu. Ada yang few months patah balik. Dia kata susah cari makan. Macam-macam jadi. Jadi persoalan hijrah ini bukan mudah. Bukan senang. Satu orang yang Nabi kata, Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir, orang yang berhijrah itu, ialah orang yang tinggal apa yang Tuhan larang. Bukan senang nak buat bagi sesetengah orang. Bagi kita yang tak biasa sangkut dengan benda-benda tak ketahuan ni tak ada masalah. Tapi bagi orang yang dah duduk dalam kelebok tu, dia panggil kelebok. Nak lari tuan-tuan, dalam kelebok ni nak lari, macam mana orang duduk lari dalam laut? Susah tuan-tuan. Seorang duduk atas pantai, seorang duduk dalam laut, lawan lari. Hak atas pantai ni laju jugalah, walaupun kaki duduk terbenam pasir. Hak dalam laut ni punya kuntau pun baru pergi sikit. Tu maksud dia apa? Kelebong. Dia dah duduk dalam kelebong tu, dia nak lari keluar daripada kelebong tu tuan-tuan. Ya Allahu Akbar. Tanya mereka, mereka boleh cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tajuk yang kita nak baca sekali lagi adalah tajuk tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hijrah yang dibawa mai dalam hadis yang membawa maksud kata tinggal keadaan kekufuran, kejahilan, pindah mai kepada Islam dan juga keimanan, berlaku kepada bapa kepada Abdullah bin Amr bin Al-As tadi. Bapa dia yang bernama Amr bin Al-As. Saya dah cerita dah hadis ni beberapa kali di beberapa masjid. Amr bin Al-As ini dia telah melalui fasa hidup yang berbagai-bagai. Dia pernah jadi satu orang yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke tahap dia kata, kalau sekiranya benda yang paling aku nak pada masa tu ialah jumpa Muhammad, dan benda yang paling aku nak ialah bila jumpa dia nak bunuh dia. Ni Amr bin Al-As, bapa kepada Abdullah bin Amr tadi ni. Bapa dia Amr bin Al-As melalui beberapa fasa dalam hidup dia. Fasa pertama, dia satu orang kafir dan tidak ada manusia yang dia paling benci di atas muka bumi ini melainkan Muhammad. Dan dia kata pada masa tu, dia kata aku kalau boleh, dia kata wala ahabba ilayya an akuna qad istamkantu minhu faqataltu. Yang paling aku nak pada masa tu jeremuh dengan Nabi. Jeremuh tau. Yang aku nak sangat pada masa tu, biar aku pada satu hari bertembung dengan Nabi, aku berjumpa dengan Nabi, faqataltuh, garanti aku bunuh Muhammad ni. Pasal apa? Pasal dia kata aku tidak ada manusia wa ma ahadun asyadda bughdan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang aku paling benci di atas muka bumi ini melainkan Muhammad, itulah aku paling benci. Dia kata. Dia benci Nabi padahal dia tak kenal Nabi. Nampak tuan-tuan? Berapa ramai orang hari ini macam tu. Dia tak suka dekat satu orang padahal dia tak kenal pun kawan tu. Dia tak pernah pun duduk semeja minum teh dengan kawan tu. Dia tak pernah pun pergi rumah kawan tu. Dia tak pernah pun dapat masa duduk dan bersembang untuk nak kenal hati budi kawan tu. Dia tak pernah, tapi dia benci. Pasal apa tak pernah tapi benci? Pasal dia dengar ni.
Sama'una lil kazib ni, orang-orang yang duk main cerita benda bohong dekat dia ni banyak. Orang ni main duk mak dia ni, mengarut dia ni, hang tahu satu hari dia lagu ni, dia duk dengar benda tu, sedangkan dia tak kenal pun batang tubuh yang dia benci tu. Demikian hal berlaku kepada Amru bin Al-As. Dia benci Nabi sedangkan dia tak pernah kenal Nabi. Dia kata falau muttu ala tilkal hal la kuntu min ahli nar. Dia kata kalaulah masa aku duk benci Nabi tu, Tuhan bagi aku mati, confirm aku ahli neraka. Dia kata. Dia main fasa kedua dalam hidup dia, dia kata aku sudah masuk Islam. Cerita Amru bin Al-As masuk Islam ni pula tuan-tuan satu cerita panjang. Amru bin Al-As ni masuk Islam ni cerita dia apa? Cerita dia atas kebencian dia kepada Nabi SAW tu, dia sampai ke tahap pi ke Habsyah. Dia benci dekat Nabi. Dia dengar Nabi hantar satu kumpulan sahabat pi ke Habsyah untuk jumpa Najasyi. Kumpulan itu diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib? Sepupu Nabi. Dua beradik dengan Sayyidina Ali. Dia hantar pi ke Habsyah. Pi ke sana untuk berjumpa dengan Najasyi, Raja Habsyah. Pasal Raja Habsyah ni dia beriman dengan kitab samawi. Dia tak Islam lagi, tapi dia beriman dengan kitab langit. Dia dengar, Amru bin Al-As dengar kata Nabi hantar sekumpulan sahabat pergi jumpa Najasyi. Dia pi sama. Ni punya busuk hati ni, punya jahat. Dia pi sama. Dia sampai di depan Najasyi. Masa dia sampai, dia nampak utusan Nabi keluar. Dia masuk menghadap Najasyi ni. Dia kata kepada Najasyi ni, dia kata tuanku, dia kata tadi tuanku yang masuk jumpa tuanku tu, untuk makluman tuanku, itu utusan kepada orang yang menjadi musuh nombor satu kami di Mekah. Dia pergi habaq dekat Raja Najasyi. Dia kata wahai tuanku, dia kata hak masuk jumpa tuanku tadi, hak keluar tu, itu adalah utusan kepada orang yang paling kami benci dan musuh nombor satu kami di Mekah. Najasyi dengar macam tu, tuan-tuan boleh rujuk di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Najasyi buh satu penampak dekat dia ni. Hadis tu panjang. Masa dia sampai jumpa Najasyi tu, dia persembahkan barang-barang kulit yang dia bawa daripada Mekah ni. Najasyi seronok. Dah lepas seronok, Najasyi ucap marhaban dekat dia, sambut dia dan sebagainya. Amru bin Al-As zaman dia belum masuk Islam ni. Bila dia sebut aja benda tadi ni, dia kata tuanku yang masuk jumpa tuanku tadi adalah utusan kepada orang yang paling kami benci di Mekah. Najasyi buh penampak dekat dia. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis tu, cerita dia apa? Dia kata aku rasa macam hidung aku patah kena penampak Najasyi ni. Kalaulah pada ketika itu ada satu lubang di atas muka bumi ni, aku nanti ronat. Tahu ronat? Itu sebab bila sebut perkataan-perkataan yang dia panggil apa? Exhaustive ke apa kah? Perkataan-perkataan yang antik macam tu, bila sebut dia kena tanya, tahu tak bersepah hadu ikut Zoom kuliah ni mata tempat duduk. Dia kata ronat pula. Ronat ni apa? Dia kata kalaulah bumi ni ada satu lubang, Amru bin Al-As kata pasti aku akan selinap masuk dalam lubang tu kerana takut kepada marah Najasyi ni. Itu adalah hadis yang panjang cerita macam tu. Najasyi terus marah dekat dia. Najasyi kata dekat dia, hang nak suruh aku serah dekat hang orang yang mai jumpa aku tadi. Hang tahu tak dia ni siapa dia? Dia ni adalah utusan kepada satu orang manusia. Yang manusia ni, manusia yang pernah berjumpa dengan Namus. Dia kata, Namus ni, siapa dia tuan-tuan? Jibril alaihi salam. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Waraqah bin Naufal, dia pun
Bila Khadijah mai abang dekat dia, Muhammad ni sudah pi ke gua jumpa dengan macam ni. Waraqah bin Naufal kata apa? Muhammad jumpa namus. Namus itu bahasa Ibrani yang membawa maksud Jibril alaihi salam. Kata Najasyi, dia kata hang nak suruh aku serah orang yang jumpa aku. Hang tahu tak dia tu siapa? Dia tu utusan kepada satu orang yang pernah jumpa Namus. Dia kata, siapa Namus ni? Namus ini adalah orang yang pernah jumpa Musa alaihi salam. Dia kata, Jibril pernah jumpa Musa, hari ini Jibril sudah jumpa Muhammad. Dia kata, terus Najasyi kata kepada Amru bin Al-As tadi, dia kata, waihaq ya Amru ati'ni wattabi'hu fa innahu wallahi la'alal haq. Najasyi kata dekat Amru bin Al-As yang belum Islam lagi ni, dia kata, hang dengar kat aku baik-baik, waihaq ya Amru. Dia kata, celaka hang wahai Amru, ati'ni, hang taat aku. Najasyi kata, ni sekarang aku bagi order, aku bagi arahan dekat hang, ati'ni, hang taat kepada aku, wattabi'hu, dan aku mau hang ikut Muhammad. Tuan-tuan, pi dengan tujuan apa? Nak menghasut Najasyi, nak pi tangkap ni orang yang Nabi hantar ni, nak bunuh bang. Tiba-tiba sudah jadi terbalik. Najasyi kata, celaka hang berani mai jumpa aku, suruh aku serah utusan Muhammad ni, hang nak bunuh dia, celaka hang. Lah ni aku bagi arahan dekat hang, ati'ni, hang taat kepada aku, wattabi'hu, dan aku mau hang ikut Muhammad ini, fa innahu wallahi, kerana sesungguhnya demi Allah, la'alal haq, Muhammad ini di atas kebenaran. Najasyi kata macam tu. Wala yazharanna ala man khalafah, aku nak beritahu dekat hang, Muhammad ini akan menang ke atas orang yang lawan dia. Raja Najasyi kata macam tu. Kama zahara Musa ala Fir'aun wa junudih, seperti mana Musa alaihi salam menang lawan dengan Fir'aun dan tentera Fir'aun, macam tu Muhammad akan menang ke atas orang yang lawan dia. Raja cakap macam tu dekat Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Terus Amru bin penampak kena dah, kena jokah pula selapih lagi. Terus kata dia, kata apa? Fabayani lahu alal Islam. Dia terus kata dekat Raja Najasyi, dia kata, tuanku bolehlah on behalf Muhammad terima saya nak masuk Islam. Ni cerita Amru bin Al-As bergerak hati, terus nak ikut Islam. Tuan-tuan, takat tu kita pause sat benda ni. Maksud dia apa? Very important bagi dakwah kita ni, kalau sekiranya kita boleh pegang orang macam-macam ni. Very important. Satu raja mau dekat Islam, habis satu negeri, habis. Satu raja mau dekat Islam, habis menteri besar, ketua menteri, exco kerajaan negeri, habis. Raja mau kepada Islam. Raja kata, saya tak mau dah ni hampa duk buat merepek-merepek ni semua, saya mau lah ni kita buat pengisian agama. Ampun tuanku, itu memang elok. Pejabat siasat kerajaan negeri pun celik-celik mata duk fikir apa program Islam nak buat ni. Pasal apa? Pasal raja mau. Pak tuan-tuan, itu strategi dakwah, dan itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dia pusua tangan dekat Najasyi, Najasyi pun jabat tangan dia, dan dia masuk Islam di depan Najasyi. Dalam hadis dia kata apa? Summa kharajtu ila ashabi wa qad hala ra'yi amma kana alaih wa katamtu ashabi islami. Dia kata, dah aku masuk Islam di depan Najasyi. Dia kata, sambil duk keluar daripada istana Najasyi, benda duk pusing dalam kepala dia ni, dia apa dia? Dia kata, mai atas tujuan lain, sudah jadi lagu lain terus. Dia kata, mai atas tujuan lain,
La sudah jadi lagu lain. Dan wa katamtu ashabi islami, aku sembunyikan Islam aku ini daripada pengetahuan sahabat-sahabat aku. Yang main sekali tak abang duk sengap ya, depa duk tengok dia pucat, dia ni sakit perut ke apa ke, bukan, dia sudah masuk Islam. Tapi nak abang tu tak terbit di mulut. Pasal apa? Pasal tadi cengih sangat, marah sangat dekat Muhammad, kena penampak sedah aja dengan Najasyi. Penampak itu menjadi sabab kepada Allah bagi satu turning point dalam hidup dia, bertukar dia daripada benci Nabi kepada masuk Islam, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung hadis yang panjang tu, apa jadi dekat dia? Dia pun bersegera balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, bersegera pula daripada Mekah pergi ke Madinah. Ni Amru bin Al-As ni bersegera balik ke Mekah, dan daripada Mekah bersegera untuk pergi ke Madinah kerana nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana tersampak pula dengan satu lagi sahabat. Siapa dia? Khalid Al-Walid, yang juga pada masa tu belum Islam. Tuan-tuan ingat, dia ni terlibat dalam perang apa? Perang Uhud. Dia di pihak mana? Dia di pihak musuh, lawan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Khalid Al-Walid pun sengap-sengap keluar daripada Mekah pergi ke Madinah nak cari Nabi Muhammad, nak masuk Islam, pergi berjumpa dengan Syekh ni, dengan Amru bin Al-As. Hang tak tahu aku tak tahu hang. Tujuan sama, nak pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa hang tengok aku tengok hang. Hang angkat kenin, aku pun angkat kenin. Tanya ni mai mana? Mai sini ya. Mai buat apa? Balik kiri kanan, abang juga ni mai nak jumpa Nabi Muhammad. Pasal apa? Tanya. Kau abang kan, jangan abang orang lain. Ya. Aku abang kan, jangan abang kat orang lain. Aku nak masuk Islam. Amru bin Al-As kata apa? Aku pun serupa. Mereka masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk sahaja nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nampak ni dua-dua orang ni masuk mai, Nabi terus kata apa? Nabi kata, habislah Mekah, jantung mereka sudah mai dekat kita. Dia ada satu riwayat lain panjang lagi pula, cerita apa? Ini dia antara pengacau besar di Mekah yang mengganggu sungguh-sungguh kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu riwayat cerita, Nabi memang doa sebut nama depa ni. Sebut nama depa ni, nama Amru bin Al-As, nama Khalid Al-Walid ni Nabi sebut dalam doa dia. Nabi minta kepada Allah supaya Allah turunkan azab kepada depa ni. Nabi minta yang tu. Turun ayat 128 surah Al-Baqarah kepada Nabi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Turun ayat tu dekat Nabi. Tuhan kata apa? Laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, engkau tidak ada hak ke atas urusan depa yang engkar ini. Hang tak ada hak. Hang tak boleh pun minta aku turun azab dekat depa. Tuhan kata, none of your business. Ini bukan urusan hang nak minta aku turun azab dekat depa. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Tuhan kata terpulang dekat aku, sama ada aku nak terima taubat depa kalau depa bertaubat, ataupun aku nak bagi azab kepada depa. Itu hak aku. Engkau tidak ada hak untuk minta aku turun azab dekat depa. Ni ayat ni turun. Fa innahum zalimun. Tuhan kata memang mereka zalim, tetapi hak aku menentukan apa hukuman dekat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mai dua-dua orang ni di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bagi tahu kata nak masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak sahaja depa ni, Nabi kata habislah orang Mekah, jantung depa sudah mai dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah yang Amru bin Al-As duk sebut sebagai satu fasa dalam hidup dia. Fasa apa? Fasa dia benci Nabi sehinggalah kena penampak Najasyi
Tiba-tiba dia berubah kepada nak jadi orang Islam. Amr bin Al-As, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi cari maklumat tentang dia ni, dia satu orang yang jasa cukup hebat. Jasa paling hebat dia pada zaman Umar bin Al-Khattab, dia dihantar oleh Sayyidina Umar pergi ke Mesir. Dia yang pergi buka Mesir tu. Dia yang pergi tawan Mesir. Islam dia tak panggil tawan, dia tak panggil takluk, dia panggil buka. Pasal apa? Daripada tertutup dalam kegelapan, Islam pergi buka mereka dan mereka terima cahaya hidayah Allah. Maka dia yang memimpin tentera pergi buka Mesir sehingga Mesir jadi orang Islam. Dia lawan dengan Rom yang hebat pada masa tu. Ini Amr bin Al-As. Sampai hari ini kalau tuan-tuan pergi umrah, ambil package ziarah Mesir, salah satu tempat yang wajib dilawati ialah Masjid Amr bin Al-As. Pasal dia mati di sana. Hebat yang kata Amr bin Al-As ini. Hebat dia apa dia? Allah bagi dekat dia bukan sahaja keberanian, bukan sahaja dia ni satu komander di dalam pasukan tentera, bukan tu sahaja, tetapi Amr bin Al-As ini hebat dia, gaya dia pun hebat. Gaya dia. Kita tak ada gaya, ada gaya-gaya. Gaya-gaya gigi lah. Ada gaya-gaya pun tak ada. Buat kita ni. Dia ni yang kata Amr bin Al-As ini ada gaya. Dicatatkan cerita dia ni, satu hari zaman Umar bin Al-Khattab jadi khalifah. Umar panggil dia mai. Umar duduk-duduk. Dia duduk berjalan mai. Cara dia berjalan mai tu, Umar tengok Umar senyum. Ini ada cerita pasal dia ni. Cara dia jalan tu, cara dia berjalan mai tu, Umar bila tengok Umar senyum dengan gaya dia. Dan Umar kata di depan semua orang, Umar kata Amr bin Al-As ini tidak layak berjalan di atas muka bumi Allah ini, melainkan dia diberi jawatan sebagai pemimpin. Oh, tu yang kata gaya tu. Cara dia tu tak nampak loom, steady, nampak dia tu steady. Orang tengok tu nampak hebat tu ada dekat dia. Umar kata tidak layak Amr bin Al-As berjalan saja di atas muka bumi ini, melainkan diberikan satu jawatan sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Umar lantik dia menjadi governor, mula-mula governor di Palestin, lepas itu dia menjadi governor di Mesir, sampailah wafat Umar dia governor di Mesir. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia mati zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Part tu dalam hidup dia yang hadis mula kita sebut tadi ni, dia ada 3 phase, 3 fasa dalam hidup dia. Fasa dia menentang Nabi, dia tak masuk Islam. Fasa dia masuk Islam, dia cukup sayang dekat Nabi sehingga kan dia kata kalau hampa tanya aku rupa Nabi macam mana, aku tak boleh nak describe muka dia pasal aku tak pernah tengok dia lama, pasal aku terlalu respect dia. Dia kata dia tengok Nabi ni dia tak boleh nak tengok lama. Dia tengok Nabi waktu Nabi tak tengok dia, Nabi tengok dia, dia tengok bawah. Dia terlalu respect Nabi. Kalau hampa minta aku sifatkan, aku cerita rupa Nabi macam mana, aku tak boleh cerita pasal mata aku tak boleh tengok Nabi lama. Nabi tengok aku tunduk. Dia kata cuma dia kata fasa yang ketiga dalam hidup dia, fasa dia menjadi pemimpin, dia dilantik menjadi governor. Apatah lagi mai zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah. Ali diuji Allah, jadi masalah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi masalah dengan Aisyah radhiyallahu anha, sampai dengan Muawiyah jadi perang, dipanggil perang Siffin. Dengan Aisyah jadi perang, dipanggil perang Jamal. Ni kena zaman Ali. Bila berlaku clash di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Al-As memihak kepada Muawiyah. Ni satu, dia galat sikit, dia ada rasa galat sikit pasal dia tahu Ali itu siapa, tapi dia kenal Muawiyah. Muawiyah adalah katibul wahyi, penulis wahyu zaman Nabi. Dan isu yang berlaku ni pun bukan isu apa pun. Isu Sayyidina Osman kena bunuh.
Bila Osman mati kena bunuh, naik Sayyidina Ali. Bila Ali naik menjadi khalifah, Ali lambat sikit mengambil tindakan ke atas pembunuh Sayyidina Osman. Lambat itu menjadi isu. Nampak? Di situlah third party masuk. Pihak ketiga, Syiah dan Khawarij masuk, piduk tabung baja bagi subung kebencian kepada Ali dan kebencian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Third party main peranan bagi dua sahabat ini jadi masalah. Isu dia jadi macam tu. Dia memihak kepada Muawiyah sehingga kan bila nak jadi perang, dalam perang Siffin tu nak jadi perang, beberapa orang sahabat besar, di antaranya Al-Bahili, di antaranya Abu Darda, mereka cuba untuk jadi orang tengah, nak bagi tak bergaduh di antara Ali dengan Muawiyah ni. Mereka pergi jumpa Muawiyah, Abu Darda dengan Al-Bahili pergi jumpa Muawiyah. Dia berkata, wahai Muawiyah, hang sedang dah hang nak perang ni dengan Ali, hang tahu dah Ali ni siapa? Dia bukan sahaja sahabat Nabi, dia bukan sahaja sepupu Nabi, dia menantu Nabi. Macam tu punya deras tu tak faham lagi, mengharun. Nak bagi kita, nak bawa tuan-tuan ni pergi duduk tu dalam suasana tu. Betapa konfliknya masa tu, konflik sahabat-sahabat ni. Ali pun bagus, Muawiyah pun, siapa betul? Tak, yang Ali pun awak yang pergi lambat ambil tindakan. Ada sebahagian ingat macam tu. Yang sebahagian pula kata Ali bukan saja lambat, nak tangkap orang, nak tuduh orang, nak hukum orang ni tak boleh kalut. Dia jadi macam tu. Apapun, Amru bin Al-As memihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan mereka kalah, menang Sayyidina Ali bin Abi Talib, menang di dalam perang Siffin itu, menang Sayyidina Ali. Apapun lepas habis wafat Sayyidina Ali, naik anak dia Sa'd, Sayyidina Hasan, naik Sa'd saja. Lepas itu dia serah jawatan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah naik jadi khalifah. Muawiyah melantik, semula dia pernah dipecat, itu cerita lagi satu panjang pula. Muawiyah lantik balik dia untuk menjadi governor di Mesir, sehingga akhirnya dia mati di Mesir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ulama dalam melihat isu ni, di antara dua sahabat besar ni, ulama cari satu jalan nak mengelakkan kita ni hak tak pasal-pasal di kemudian ni piduk memihak mana satu. Ulama ambil satu jalan, jumpa satu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari pun ada, riwayat Muslim pun ada. Hadis kata, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatani yakunu bainahuma maqtalatun azimah da'watuhuma wahidah, atau kama qal. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari pun ada, riwayat Muslim pun ada, sama. Nabi sebut masa Nabi hidup dulu, Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah ada dua puak Islam yang besar yang berperang dan berbunuh-bunuh. Nabi kata kiamat tidak akan jadi sehinggalah Islam, semua Islam bukan bergaduh saja sampai berbunuh-bunuh. Yakunu bainahuma maqtalatun azimah. Nabi kata awal lagi, Nabi kata sampai membawa kepada akibat angka korban, angka mati cukup besar. Nabi kata. Sedangkan da'watuhuma wahidah. Nabi kata sedangkan seruan dua-dua pihak ni sama. Dua-dua bercakap Islam. Muawiyah pun bercakap Islam. Dia menuntut keadilan atas kematian Osman. Apatah lagi Sayyidina Osman sepupu Muawiyah. Dia pergi sangkut kot tu pula. Dan Ali pula, dia bukan tak mau ambil tindakan, dia berhati-hati, dia tak mau salah ambil tindakan. Dan dua-dua pun nak ajak kepada Allah, tapi pergi jadi bergaduh antara dua ni. Nabi SAW dah sebut, Nabi kata benda ni akan jadi, fitnahnya sangat besar, angka korban sangat tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam An-Nawawi kata apa? Hadis itu adalah tanda mukjizat Nabi SAW. Nabi bercakap, benda tak jadi lagi, kemudiannya jadi macam yang Nabi cakap.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan fasa yang terpaksa dilalui oleh Amru bin Al-As radhiyallahu anhu sebagai nak membayar harga hijrah dia daripada kafir jadi orang Islam. Sudah jadi orang Islam, jadi orang berjawatan. Dalam keadaan jadi orang yang berjawatan, terjebak pula di dalam fitnah yang melibatkan persengketaan di antara dua sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut balik benda ni sebelum dia mati. Di Mesir tu dia sebut balik benda ni sambil menangis. Dia kata mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampun dia kalau sekiranya dia terkhilaf di dalam hal ini. Tonton tengok yang kata sahabat Nabi. Dia runsin. Bila dia rasa dia takut, dia tersilap, memehak dan sebagainya, dia jadi satu runsin. Dia jadi satu takut. Kita hari ini, kita berbalah, kita tidak ada rasa bersalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan iktibar memihak kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 39. Muka surat 39, masalah awal hari datang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah. Ingat cerita Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kata Al-Badrul Aini. Al-Badrul Aini ini adalah nama penulis kitab. Al-Badrul Aini ini nama penulis kitab. Nama betul dia Badruddin Al-Aini. Dia tulis kitab dia bernama Umdatul Qari. Tu dia tulis di situ, di dalam kitabnya yang bernama Umdatul Qari. Umdatul Qari ni kitab apa tuan-tuan? Kitab syarah kepada hadis Bukhari. Tiap-tiap himpunan hadis ni dia ada syarah macam-macam. Yang kita semua duduk biasa dengar syarah kepada Sahih Bukhari apa dia? Fathul Bari. Yang tu popular. Tapi ada lagi syarah lain, beberapa buah syarah lain lagi. Di antara dia Umdatul Qari. Dia adalah kitab syarah huraian kepada hadis-hadis Bukhari. Adalah awal hari datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah itu ialah hari Isnin 12 Rabiul Awal. Yang ni tuan-tuan, yang kita duk sambut Ma'al Hijrah ni betul tak tarikh? Tak betul rupanya. Kita duk sambut 1 Muharram itu sambil nasyid hijrah itu, saya tak boleh menyanyi suara tak sedap. Kan? Kita duk sambut hijrah, kita duk claim kata Nabi hijrah tu kira 1 hari bulan Muharram tu Nabi sampai di Madinah. Salah. Dia beritahu di sini. Dia kata apa dia? Nabi sampai di Madinah tu bila? Hari Isnin 12 Rabiul Awal. Nabi lahir bila? Isnin 12 Rabiul Awal. Nampak? Baik. Pada masa Nabi masuk Madinah betul-betul, pada masa panas matahari sangat keras. Maksudnya betul-betul tengah hari rembang. Nabi masuk Madinah. Dan diriwayatkan daripada saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas lagi seorang sepupu Nabi. Sayyidina Ali anak Abu Talib. Abdullah anak Al-Abbas. Okey. Abu Talib, Al-Abbas dengan Abdullah bapa Nabi ni adik-beradik. Begitu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia daripada Mekah juga hari Isnin. Nabi keluar daripada Mekah hari Isnin, Nabi sampai pun hari Isnin, dia kata. Dan masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah juga hari Isnin. Nampak? Kata Al-Aini, maka zahirnya ia menerangkan hari keluar Nabi daripada Mekah dan hari Nabi masuk ke Madinah 15 hari. Bukan seminggu, 15 hari. Keluar Isnin ni, mai Isnin yang berikutnya tak sampai lagi. Isnin lagi satu, baru Nabi masuk Madinah. Perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah mengambil masa 15 hari. Perjalanan. Pasal apa? Pasal Nabi tidak ikut jalan biasa yang dilalui oleh pedagang Arab. Nabi lalu jalan pesisir pantai. Pasal apa? Nak mengelakkan daripada dikesan dan diikut
oleh kafir Quraisy yang duk ligan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hari ini perjalanan daripada Mekah Madinah berapa jam? Dia lebih kurang 5 jam 6 jam. Kalau kena driver bas tu dia kena ketum ke apa, dia boleh buat 4 jam. Kalau dia pederas dengan GMC 3 jam setengah boleh sampai. Arab bawa kereta jangan main-main tuan-tuan. Dia bawa steering tu, dia pegang dengan siku. Dia bukan pegang dengan tangan, dia pegang dengan siku. Pasal apa? Saya duduk cakap telefon. Dia duduk lagu tu. Kita duduk belakang dia, ni nak pergi Mekah kan nak pergi hospital kita ni. Dia duduk tu. Saya tegur dia, saya duduk kata apa kat dia, dia dengan siku tu lah dia duduk pergi. Ni yang kata Arab dia cakap pasal dengan dia. Baik, so perjalanan hari ini dia kata lebih kurang 5 jam. Kerana Nabi SAW tinggal bersembunyi di Jabal Thur 3 hari. Kan Nabi transit dekat Jabal Thur saja 3 hari. Duduk dalam gua atas bukit tu. Hadis tu pula kalau baca dia cerita lagi detail. Lubang gua tu dia turun macam tu sikit. Jadi mata Nabi dengan mata Sayyidina Abu Bakar ni boleh nampak tapak kaki orang duk berjalan di muka gua tu. Di situ sahaja Nabi transit 3 hari. Kemudian musafir yang menurut jalan tepi laut. Ni dia beritahu. Pergi ke negeri Madinah itu. Dia kata benda ni boleh rujuk di dalam Umdatul Qari. Dia kata Safhah 224 juzuk yang pertama. Ini cerita detail tentang benda ni. Hari ni tuan-tuan tak erti baca bahasa Arab pun tak apa. Terjemahan duk main banyak lah ni. Tuan-tuan daripada pergi duk belanja merapu merepek ni, saja bagi ada satu set syarah Al-Bukhari ataupun syarah hadis Muslim, simpan satu set dalam rumah, harga dalam 1,000 lebih, simpan saja. Sebulan saja simpan RM50 ke apa ke, 2 tahun kita boleh beli satu set. Terkejut tergempak kita boleh buka baca, dia ada cerita-cerita huraian kepada hadis-hadis yang kita duk baca ni, huraian beserta dengan Quran dan hadis lagi dia masuk dalam tu. Kalau dulu tuan-tuan tak boleh bahasa Arab, orang duk habang kata ini syarah kepada Sahih Al-Bukhari, nama dia Fathul Bari, habang saja. Tak boleh, kita tak mampu nak buka nak baca. Orang habang kata Sahih Muslim ada syarah dia ditulis oleh Imam Nawawi, kita dengar sajalah, kita tak mampu bahasa Arab, tak belajar. Hari ini terjemahan dah mai dah. Hari ini terjemahan dah mai. Sahabat kita yang saya sebut di Masjid Pematang Buluh baru ni, Ustaz Johari tu, yang madu tu, dia juga import masuk kitab ni. Tuan-tuan boleh berhubung dengan dia. Dapat saja, simpan duit dulu. Sekali Grab tangkap satu, simpan dalam rumah. Tak baca pun tengok pun okey dah. Bila tak ada dalam rumah, bila teringat nak baca pun tak boleh, tak ada. Bila ada, tak baca tak apa, tengok pun boleh lah. Aku geram dia, 1 hari pun ti baca. Cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal ada orang dia suka beli buku, tapi dia tak suka baca. Ini pun satu penyakit lalu ada. Baik. So, dia beritahu dekat kita, di dalam Al-Badrul Aini ini ada cerita detail tentang benda ni. Baik. Kemudian dia kata awal tempat singgah Nabi SAW waktu Nabi berhijrah ke Madinah itu. Nabi daripada Mekah nak pergi Madinah, mula transit dekat Gua Thur 3 hari. Berjalan. Sebelum masuk Madinah betul itu, sebelum masuk Nabi ada tempat transit lagi. Ini dia nak cerita. Kata Al-Badrul Aini, telah berkata Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq dan juga Al-Waqidi dan yang lain daripada mereka itu, awal-awal rumah tempat Nabi turun dan tempat Nabi singgah pada masa Nabi tiba di Madinah itu ialah rumah Kalsum bin Al-Hadam bin Imri'il Qais bin Al-Haris bin Zaid bin Malik bin Auf bin Amru bin Auf bin Malik bin Aus Al-Ansari. Dia kata orang Arab, kebanggaan mereka apabila mereka boleh ingat dia punya ancestors, dia punya keturunan nenek moyang. Kebanggaan. Tuan-tuan ingat sampai dekat mana? Samsuri bin Ahmad, Ahmad bin Yunus, Yunus bin Yaqub, Yaqub bin Putih. Putih kalau apa pula tak tahu lah. Tak tahu
tukar banyak tu. Tanya ayah saya dulu, Allah yarham, ayah saya tanya, ayah ingat takat banyak mana? Dia ada tulis rupanya, dia buka tunjuk. Sampai tang putih tu. Saya kata putih biar apa? Dia pun kata macam tu kat saya. Dia kata lepas putih color apa tak tahu. Saya tengok dia tu macam, orang tuan ni nak melawak dengan aku ke apa ke? Ada kita pun tak apa nak percaya putih tu pula dah. Kita kata putih tu betul ke ya? Putih tu betul ke? Dia kata putih tu betul. Lepas tu tak tahu. Oh okey. Tegak tu. Orang Arab tuan-tuan, dia pergi sampai tak tahu. Pasal apa? Itu kemuliaan bagi mereka. Apabila mereka tahu asal-usul keturunan mereka. So dia ni orang yang Nabi jadikan rumah dia tempat Nabi sampai Nabi singgah tu. Rumah siapa? Rumah Kalsum bin Al-Hadam. Kalsum ni laki-laki. Kita Kalsum ke tu? Kan? Panggil Cik Sum. Ini Kalsum laki-laki. Dia kata rumah Kalsum bin Hadam. Nabi singgah dekat dia. Dan adalah duduk Nabi SAW dengan sahabat-sahabat Nabi di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Rumah Kalsum, Nabi singgah saja. Tapi Nabi bermalam di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Macam kita lah. Kita pergi Kuala Lumpur, kita singgah rumah member sekelas masa mengaji dulu. Singgah kena teh saja. Bukan nak tidur rumah dia. Tidur rumah anak kita di Kuala Lumpur. Macam tu Nabi pun. Dia dah masuk dah. Ni bukan cerita Madinah betul lagi ni. Masuk di dalam border. Di mana ni cerita ni? Di mana? Di Quba. Quba tu Madinah tak tuan-tuan? Quba tu sudah Madinah. Tetapi bukan betul-betul Madinah. Macam kita lah. Kita main daripada Tasik Gelugong. Kita main Kubang Menerung. Kita main sampai Bertam Perdana 2. Bertam Perdana 2 dia apa dia? Kepala Batah lah. Kepala Batah betul ke? Tak, Kepala Batah betul tak nak. Tapi ni Kepala Batah dah lah. Kepala Batah dah. Tapi hak betul no, dekat Masjid Berdui no. Tu Kepala Batah betul. Serupa dengan mereka di sana pun. Nabi dah mai, dah masuk Quba. Quba ni Madinah dah lagi? Madinah dah. Tapi bukan betul-betul Madinah. Madinah betul-betul dekat Masjid Nabawi tu. Nabi singgah di rumah Sa'ad bin Khaythamah. Yang ni yang saya sebut bulan lepas. Siapa dia Sa'ad bin Khaythamah ni? Sa'ad bin Khaythamah ni, Sa'ad ni anak, Khaythamah ni bapa. Depa ni siapa dia? Dua-dua orang hebat. Nabi SAW telah mempersaudarakan Sa'ad bin Khaythamah ini dengan Abu Salamah bin Abul Asad. Nabi jadikan dia saudara. Ni Sa'ad bin Khaythamah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Salamah bagi jadi saudara. Dia salah seorang daripada pemimpin Ansar. Ansar ada 12 pemimpin besar. Salah seorang dia ni Sa'ad bin Khaythamah. Bila mai seruan perang Badar, ni saja nak cerita ni, rumah tuan rumah yang Nabi tidur saat ni. Sa'ad bin Khaythamah ni bila mai seruan perang Badar. Perang Badar ni perang yang pertama dalam Islam. Nabi hijrah Mekah mai ke Madinah, tak lama jadi perang Badar. Jadi dalam bulan puasa pula lagi. Bila mai seruan untuk pergi perang Badar ni, Khaythamah ini kata kepada anak dia Sa'ad. Bapa kata dekat anak dia, dia kata aku nak ikut Nabi pergi perang Badar. Hang tunggu keluarga. Bapa kata ke anak, aku nak ikut Nabi pergi perang Badar, hang tunggu keluarga. Tunggu mak hang, tunggu isteri hang, tunggu anak-anak hang, cucu aku. Hang tunggu, aku nak pergi perang. Sa'ad kata balik dekat pak dia, dekat Khaythamah, dia kata bapa minta maaf banyak-banyak. Dia kata kalaulah sekiranya bukan syurga janji kepada orang yang pergi perang, saya bagi bapa pergi. Tapi oleh kerana Nabi kata siapa pergi perang Badar ini dapat syurga, no way, sorry bapa. Ambil macam anakku Sazali pula dia main. Dia kata sorry bapa, saya nak pergi. Dia kata bapa tunggu. Bapa dia kata habis siapa nak tunggu ni, kita punya keluarga. Dia kata kita serah dekat Allah. Kalau bapa suruh saya tunggu, saya tidak akan tunggu, saya nak syurga. Cut short the story, story panjang. Cut short the story, dua-dua beranak turun pergi. Dua-dua beranak turun pergi. Dan di dalam perang Badar itu, Sa'ad ni yang anak ni, Sa'ad ni dia syahid di dalam perang Badar. Pak dia perang Uhud, pak dia syahid.
Dua-dua anak dengan ayah syahid. Seorang dalam Badar, seorang dalam Uhud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi pilih rumah orang macam ni untuk Nabi nak transit sah sebelum Nabi masuk Madinah betul ini. Kemudian tinggal Nabi SAW di Quba itu di dalam kaum Amr bin Auf, iaitu hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu dan hari Khamis. Nabi sampai hari Isnin, Nabi tunggu. Isnin tu Nabi dah masuk dah dalam Madinah, tetapi bukan Madinah betul, dekat Quba. Nabi sampai hari Isnin, Nabi duduk di situ hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Nabi duduk itu. Hari Jumaat Nabi keluar daripada Quba nak pergi ke Madinah betul. Ini perjalanan hijrah Nabi seperti yang stated di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan di situ di Quba itu Nabi mendirikan sebuah masjid, dinamakan masjid itu Masjid Quba. Masjid Quba ni tuan-tuan adalah masjid yang sangat special. Dia tak sama dengan Masjid Qiblatain yang kita cerita bulan lepas. Masjid Qiblatain tidak ada istimewa, melainkan cuma cerita ubah kiblat berlaku di situ. Itu saja. That's all. Masjid Tujuh, Masjid Jumaat, Masjid Syajarah, macam-macam masjid tu ada di sana, ada cerita dia, tapi tidak ada istimewanya. Sedangkan Masjid Quba ni sangat istimewa. Sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabt mashiyan wa rakiban wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yaf'aluh atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam every Saturday Nabi pergi Masjid Quba. Nabi dah sampai di Quba, Nabi dah buat dah masjid. Masjid Quba tu dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah siap, Nabi pun pergi masuk ke Madinah. Di sana bina Masjid Nabawi pula. Masjid ni sangat sentimental kepada Nabi, sebab dia masjid pertama Nabi bina semasa Nabi sampai di Madinah. Nabi bina Masjid Quba ni. Cerita Nabi bina Masjid Quba ni pula, dia cerita apa? Dia satu masjid pertama Nabi bina bila Nabi sampai Madinah. Dan dia mai pula cerita, iaitu Nabi SAW sampai hari Nabi sampai tu, hari tu bina. Sedangkan Masjid Nabawi, Nabi masuk saja ke sana, esok tu baru Nabi bercakap pasal nak bina masjid dan jadi Masjid Nabawi. Quba ni hari Nabi sampai tu, 12 Rabiul Awal itu, hari tu juga Nabi suruh bina masjid di situ, dan masjid itu menjadi Masjid Quba tapak hari ni. Dan hadis cerita panjang, Nabi SAW dalam pembinaan Masjid Quba ni, Nabi sendiri ambil batu hak besar sekali, bawa menonong-nonong. Tahu menonong-nonong? 3 dah tanya. Tadi kelebong, lepas itu ronot. Ayah ni dia main ni pula, menonong-nonong. Nabi bawa batu tu menonong-nonong, melelong-lelong. Nabi bawa batu sehingga ke sahabat yang tengok ni tak sampai hati, pergi nak ambil batu tu daripada Nabi. Nabi pelari batu tu daripada mereka. Nabi kata, pergi ambil batu seumpama ni di sana. Nabi kata, that is Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dia kata dakwah lisanul hal. Dia buat orang tengok, orang respect kat dia. Dia bawa batu, dia ambil hak besar, orang nak ambil, dia tak lagi. Dia kata, apa pergi ambil? Ada lagi batu besar macam ni di sana. Pergi ambil. Dia berobot kat aku, pasal apa? Masjid hak Nabi bina tu turun ayat Al-Quran. Ini istimewa Masjid Quba. Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum ahaqqu an taquma fihi. Sadaqallahul azim. At-Taubah ayat 108. Tuhan kata,
Ini masjid dibina di atas rasa takwa kepada Allah. Sejak min awwali yaumin, sejak hari pertama Nabi sampai, Nabi sudah bina. Benda tu Allah buh dalam Quran. Maknanya hebat. Ahaqqu an taquma fihi, dan itulah yang lebih patut kamu salat di dalamnya. Kerana turun ayat ni dan kerana sentimentalnya Masjid Quba ini, every Saturday Nabi akan pergi ke Masjid Quba ini untuk semayang di sana, tak kira apa semayang pun. Saturday Nabi pergi, Nabi sampai di sana, Nabi semayang. Sama ada Nabi pergi itu masyian wa rakiban. Kalau tak ada kenderaan, Nabi jalan kaki. Nabi pergi juga ke Masjid Quba ni. Istimewa sungguh yang dikatakan Masjid Quba ini di sisi Nabi SAW. Bila Nabi wafat, cerita Masjid Quba, bila Nabi wafat, para sahabat ni tak lepas Masjid Quba ni. Pasal apa? Semasa hayat Nabi, mata sahabat duk tengok Nabi tidak miss pergi semayang Masjid Quba, paling kurang seminggu sekali, once a week. Nabi dah tak ada, sahabat teruskan benda tu. Kata Imam Al-Bukhari, Imam hadis, dia kata Salim maula Abi Huzaifah, Salim hamba kepada Abu Huzaifah, pernah menjadi imam di Masjid Quba kemudiannya. Sampai siapa pernah jadi imam situ direkod, kerana istimewanya masjid itu. Zaid bin Aslam kata apa? Dia kata, alhamdulillah Allah jadikan Masjid Quba dekat dengan kita. Zaid bin Aslam kata, kalaulah Masjid Quba ini terletak nun jauh di sana, kita tetap akan pergi semayang dekat dia. Takat tu understood istimewanya Masjid Quba ini. Maksud apa tuan-tuan? Tuan-tuan sampai sana, jangan tak pergi Masjid Quba, dan dah pergi, jangan tak semayang dalam Masjid Quba. Tu kalau ambil gambar kau lu, tertobeh nak jalan, aku tak mayangi, aku tak mayangi. Tak mayanglah hang duk kalau benda lain, semayang juga. Baik nak tinggal pun tinggal lah. Tangkap satu teksi 15 rial balik ke Madinah. Pasal apa? Jangan tak pi, dan dah sampai jangan tak semayang di situ. Pasal Nabi SAW semasa hayat dia, every Saturday Nabi pergi semayang. Sahabat-sahabat Nabi tak lepas Masjid Quba ini. Zaid bin Aslam kata, alhamdulillah Allah jadikan Masjid Quba ni dekat dengan kita. Kalaulah Masjid Quba ni diletakkan di ujung dunia, dia kata nescaya kita akan bermusafir untuk pergi semayang di sana. Hari ini Masjid Quba tuan-tuan terletak betul-betul di lokasi dia, dan lebih kurang dalam 3 km daripada Masjid Nabawi. Lebih kurang 3 km daripada Masjid Nabawi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah masjid yang mula dibina oleh Nabi SAW. Dan telah berkata Ibnu Sa'ad, kata orang, Nabi SAW tinggal di dalam kaum itu selama 14 hari. Ada riwayat kata 14 hari, tapi riwayat yang masyhur kata 4 hari. Okey. Dan telah datang keterangan di dalam Bukhari, dia kata di dalam Kitabus Salah, di dalam Sahih Al-Bukhari, satu riwayat daripada Anas bin Malik, katanya telah turun Nabi SAW di Madinah pada satu kampung, nama kampung tu kampung Banu Amru bin Auf. Maka tinggal Nabi SAW di dalam kalangan mereka itu 14 malam. Ini riwayat Anas bin Malik, dia kata 14. Itu sebab sebahagian ulama kata 14. Tetapi yang masyhur 4 hari sahaja Nabi berada di Quba itu. Maka sempatlah Nabi SAW mengerjakan Jumaat di dalam puak Bani Salim bin Auf, di dalam masjid yang ada di tengah-tengah tanah lembah bumi mereka itu. Maka jadilah ia mula-mula Jumaat yang disembahyangkan di dalam negeri Madinah itu. Ada satu lagi pula masjid Jumu'ah. Jumu'ah, Arab dia baca lagu tu, dia tak baca Jumaat. Jumu'ah, mim tu ada baris, Jumu'ah kan. Masjid Jumu'ah ni pula
dia di antara Masjid Quba nak pergi Masjid Nabawi. Dia lalu satu masjid, nama dia Masjid Jumu'ah. Pasal apa masjid tu dipanggil Masjid Jumu'ah? Pasal Nabi SAW hari Jumaat, Nabi bertolak daripada Quba nak pergi ke Madinah. Dalam perjalanan itu masuk waktu sembahyang Jumaat. Kebetulan Nabi berada di lokasi itu yang jadi Masjid Jumu'ah itu. Nabi berada di lokasi itu. So Nabi kata, kita buat Jumaat di sini. Tapak tu tempat Nabi buat sembahyang Jumaat di tengah-tengah kebun depa tu, tapak itu kemudiannya dibangunkan masjid dan dinamakan Masjid Jumu'ah. Biasa kalau kita pergi umrah, jarang-jarang travel agent berhenti Masjid Jumu'ah ini. Sambil duduk jalan dia habang, dia kata, tuan-tuan tengok balik kanan. Dia kata, kita pun pakat tengok. Yang ni dia panggil Masjid Jumu'ah. Masjid ni lah Nabi mula-mula buat Jumaat. Tuan-tuan tengok balik kiri. Tak ada. Kita pun tak ada nak faham yang kata Masjid Jumu'ah ni apa benda. Macam itulah cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kedudukan masjid yang kata Masjid Jumu'ah ni, dia lebih kurang setengah kilometer daripada Masjid Quba. Dan dia lebih kurang 2.5 kilometer daripada Nabawi. Baik. Sambung tu dia kata, awal kejadian Nabi SAW berumah tangga di dalam negeri Madinah. Kata Al-Badrul Aini, telah berkata Ibnu Juzam, tuan-tuan kalau pergi umrah, tuan-tuan, tak payah nak lepas juga. Tuan-tuan kalau pergi umrah, tuan-tuan pergi cari student Malaysia yang duk mengaji sana. Nak cantik ni, tuan-tuan pergi pegang student yang duk buat masters di sana. Jangan ambil baru pergi daftar 2 bulan lepas dia dengan kita lebih kurang. Hak nak habis first degree tapi baru final year, boleh lah kalau dah tak ada. Kalau boleh tangkap hak duk buat masters ke ataupun hak duk buat PhD, yang ni cantik tuan-tuan. Saya pergi dulu kebetulan anak cikgu apa ni kita ni di Bakar Arang, Sungai Petani. Dua-dua beradik duk mengaji sana. Ustaz Husaini dulu dia mengaji di MW Kepala Batai. Cikgu Jamil nama pak dia, Cikgu Jamil di Sungai Petani. Budak ni bukan setakat dia mengaji sana, bukan setakat dia buat master apa semua, dia bukan setakat tu saja, bahkan memang penuntut ilmu betul. Sampai bila pihak kerajaan Saudi nak buat seminar tentang pemetaan semula bumi Saudi, misalnya bumi Madinah, pemetaan semula. Mereka nak petakan balik di mana exact location satu-satu benda jadi itu. Orang buat satu seminar besar. Mereka ni dua beradik, mereka pergi minta volunteer, minta untuk nak khidmat, tolong bawa beg. Doktor-doktor pensyarah ni pun tak apa. Pasal apa? Mereka memang menuntut ilmu. Alhamdulillah tuan-tuan, bila dia explain dekat kita, dia explain to the detail. Satu. Yang kedua, tidak ada unsur merepek-repek. Yang tu yang paling penting. Kita dah sampai di bumi Rasulullah, tuan-tuan jangan buat merepek, berdosa besar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa berdusta atas nama Nabi dengan sengaja, siap tempat di neraka. Tengok-tengok, kita bukan berdusta di Kepala Batai, kita pergi berdusta di Masjid Nabawi. Yang ni lagi tak mau tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kaki merepek ni pun dah ada ramai di sana. Mereka cari makan. Itu sebab kita dah sampai bumi Rasulullah, kita nak kena pastikan maklumat yang kita dapat itu memang maklumat yang genuine. Budak-budak ni, mereka pun dapat daripada lecturer mereka yang doktor-doktor PhD mereka yang jadi lecturer di sana, dan mereka amanah ilmu. Yang tu yang penting. Ni kita pergi duk jalan duk keliling Masjid Nabawi, kawan hak bawa ni habang kat kita, dia kata tu tengok atas kubah hijau tu, tengok. Nampak tak tu ada seketul duk celapak atas kubah tu, nampak tak? Kita ni pun pakai duk tengok. Apa dia ustaz? Dia kata yang tu mayat orang yang nak curi jasad Nabi tu. Dia abad-abad lekat tu. Kita ni baru first time pergi pula, pergi dengar tu duduk tengah ni dengar. Dia tak reput ke ustaz? Mayat tu tak reput ke? Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa. Tuhan saja simpan mayat tu tak reput itu. Masya Allah, kita bohong di bumi Rasulullah.
Jangan tuan-tuan, jangan. Ini semua cerita merepek ni semua sudah habis. Kita dah full stop dah. Kita tak mau dengar cerita merepek ni. Kita nak dengar cerita yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata awal kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam berumah tangga di negeri Madinah. Kata Al-Badrul Aini, telah berkata Ibnu Ishaq, pada hari Jumaat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Jumaat di dalam kaum Bani Salim bin Auf. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang bernama Aitban bin Malik dengan beberapa orang laki-laki daripada kaumnya. Maka ujar mereka itu, ya Rasulullah, mailah tinggal di dalam rumah kami kerana bilangan kami ni banyak dan ramai dan cukup dengan alat senjata dan kuat pertahanan. Ni bila Nabi sampai ni, pakai offer nak suruh Nabi tidur rumah mereka. Kan Nabi baru sampai, dia pun tak ada rumah, tak ada apa lagi. Pakat nak ajak Nabi tidur rumah mereka. So nak ajak tu, dia kena ada satu weight, nak kena ada satu pemberat untuk nak bagi Nabi tidur rumah dia. Dia antaranya dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, mai duduk dalam kalangan kami ni. Mereka ni semua orang Ansar, orang Madinah. Mai duduk dalam kalangan kami ni sebab puak kami ni ramai, dia kata. Bukan sahaja puak kami ni ramai, dari segi persenjataan kabilah kami mempunyai senjata yang banyak. Maka anything happen, kami boleh pertahan tuan. Bagi tahu dekat Nabi macam tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi masih di atas unta. Nabi masuk dengan unta, tak turun lagi. Dia duk main semawa ni, duk main pegang tali kekang unta ni. Duk pegang. Nabi kata, biarkanlah oleh sekalian kamu akan unta aku menurut jalannya. Itu dia. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis, dia buat main perkataan ini. Nabi kata dekat mereka ni, da'uha fa innaha ma'murah. Nabi kata, saya tak boleh buat keputusan saya nak tidur rumah siapa. Da'uha, serah dekat unta saya ni, fa innaha ma'murah. Nabi kata pasal dia diperintah oleh Allah. Unta ni dia nak pergi berhenti di mana, Tuhan dah tentukan. Leave it to him. Serah dekat dia, dia akan pilih di mana. Okey, mereka ni pun tak kata apa. Maka unta itu di bawah perintah Tuhan, maka dilepaskan oleh mereka itu akan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah unta itu sehingga sampai ke satu kampung, iaitu kampung Bani Bayadah. Ini nama satu puak lagi. Bani Bayadah. Mereka ni semua Ansar, orang Madinah. Sampai di situ. Maka mengalu-alu akan dia oleh kaum itu dan berkata mereka itu, ya Rasulullah, mailah tinggal di rumah kami, di kampung kami. Kami ada banyak bilangan di dalam puak kami dan cukup kelengkapan alat senjata sama. Grup yang kedua pun kata benda yang sama. Dan kami mempunyai pertahanan yang kukuh. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uha fa innaha ma'murah. Nabi jawab benda yang sama. Nabi kata, biarkanlah kepada unta aku ini, dia menurut perintah Allah. Jalan lagi. Maka sesungguhnya dia di bawah perintah Tuhan. Maka dibiarkan mereka itu akan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan sehingga sampai kepada kaum Bani Sa'idah. Kaum Bani Sa'idah. Tuan-tuan pernah dengar kita mengaji SPM dulu, agama Islam, pengetahuan agama Islam, SPM. Dia ada satu dewan di sana, dia panggil Dewan Saqifah Bani Sa'idah. Bani Sa'idah ni nama satu puak di sana. Baik, dia kata sampailah kepada perkampungan Bani Sa'idah. Maka dia ajak juga oleh mereka itu akan Nabi SAW tinggal bersama mereka. Maka dijawab oleh Nabi SAW dengan jawapan yang terdahulu. Maka tidak menempuh ia akan satu kaum, melainkan masing-masing ajak tinggal bersama mereka. Nabi, tuan-tuan, Nabi. Kita Ustaz Azhari terus mai pun, kalau boleh ajak pergi rumah kita cantik. Kan? Kalau boleh mai rumah kita, pergi kena test sekali pun tak apa. Seronok ambil gambar, ambil kelam mata. Seronok ni sebab pasal apa? Pasal kita idolize dia, kita sanjung tinggi dia, kita hormat dia, kita sayang dia, kita nak kalau boleh. Ini Nabi SAW, tuan-tuan, bukan bandingan dengan siapa-siapa.
berebut ni nak ajak Nabi pergi rumah mereka, sehinggalah sampai unta Nabi SAW ke kampung Bani Malik bin An-Najjar. Maka terum, dia panggil terum ni maksudnya apa? Terum, unta ni dia kalau nak duduk tuan-tuan, dia akan kepok kaki depan tu. Kepok kaki depan tu, itu dia panggil terum. Kan? Aku pening kan ni terum ni, mai kau mana ni terum ni kan? Cari dalam kamus. Dia pun buat terum juga, kita tak tahu nak kata apa. Tapi maksud terum tu ialah apa? Unta bila dia nak berhenti tu, dia lipat kaki depan dia. Tu sebab kalau kita pi padang Arafah, dia duk mai kan, baik kita berhenti tak ada nak buka pintu. Bukan kata tuan unta dengan unta mai sampai pintu tak boleh buka. Dia duduk tunggu tu dengan muncung dia buh apa? Dia bubuh macam plastik kekang mulut tu. Pasal apa tu? Tuan tahu pasal apa dia bubuh? Adakah dia tak mau bagi unta tu bersembang? Dah. So unta ni dia kalau dia attack orang, tuan-tuan tanya ni kawan-kawan kita yang mengaji di negeri Arab ni, unta kalau dia attack orang, dia tokak. Dan dia tokak tang mana tuan-tuan? Lengan. Dia tak tokak tang lain. Piduk pekuk mendaling tak ada guna. Sebab dia tak tokak tang lain, dia akan tokak lengan. Kalau jumpa orang Arab tangan kodong tang ni, itu kena faham dengan unta. Kena faham dengan unta. Unta dia kalau kita ni pi KFC, dia tangkap wing chicken wing. Dia suka ni wing ni. Dia nak buh tang tu. So, untuk keselamatan, dia buh jarah tu. Buh, unta tu tak boleh buat apa. Habis sangat marah pun dia jegir gitu aja. Dia tak boleh buat apa. Ini cerita unta ni. So, unta ni bila sampai dekat Bani Malik bin Najjar, sampai tang tu, dia terum. Dia terus lipat kaki dia duduk di situ. Iaitu di pintu masjidnya. Di situlah tempat yang dijadikan tapak Masjid Nabawi. Masa tu tak ada masjid lagi. Sampai tang tu, dia lipat kaki, yang tu yang kata terum. Terus dia duduk tang tu. Dan pada hari itu, tempat orang-orang yang sememangnya tempat unta pergi berhenti duduk, dia lipat kaki itu adalah tempat orang-orang Arab tambat unta di situ. Apabila unta tu terum duduk di situ, maka Nabi SAW yang atas belakangnya pun turun daripada belakang unta itu. Maka bangkit unta itu berjalan sikit, dan Nabi SAW lepas tali dia, kemudian berpaling unta itu ke belakang, kembali ke tempat tadi, duduk balik tuan tu. Nampak tuan? Dia dah duduk dalam tu. Bila dia lipat kaki duduk, Nabi turun. Lepas Nabi turun, dia bangkit balik unta ni. Dia pergi depan sikit, ada lagu ghostan balik, mai tentu balik, duduk balik. Dalam hadis yang panjang, Nabi kata apa? Nabi kata, maka di sinilah masjidnya. Nabi kata, di situlah tapak Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan tengok cerita dia, yang kata Masjid Nabawi ni, asal tapak tu ialah tempat jemuk kurma nak bagi kering, kawasan tu. Dan di kawasan radius dia tu, di kawasan sekitar dia tu, ada kubuk orang kapiang, ada bangunan runtuh, ada beberapa batang pokok kurma, dan area itu dijadikan tempat jemuran kurma. Itu tapak asal Masjid Nabawi begitu. Dan tanah itu kepunyaan dua beradik yatim piatu. Seorang nama Suhail, seorang nama Sahal. Depa tuan punya tanah itu. Nabi SAW bila dah sampai di situ, Nabi kata, kalau gitu di sinilah tempat masjid tu. Nabi kata, tapi belum bina lagi, bina esok tu. Esok tu Nabi kata kutip duit. Nabi tanya, tanah siapa ni? Dia faham dekat Nabi, ini tanah kepunyaan dua anak yatim, Suhail dengan Sahal. Nabi kata, kita beli tanah ini daripada anak yatim ini. Sahabat-sahabat pakai infak, pakai bagi duit, himpun-himpun beli tanah tu, dan bermulalah pembinaan Masjid Nabawi. Pada hari kedua Nabi masuk ke Madinah betul itu. Dan Masjid asal dibina daripada tiang batang kurma, dan bumbung dia apa dia?
pelepah kurma. Itu saja masjid yang awal-awal dibina dulu. Dan sahabat-sahabat, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis dia cerita, sahabat-sahabat sambil duk bergotong royong nak bina masjid ni. Angkat batu, nak buat batu penggan sempadan, angkat pi potong pokok kurma, nak mai buat tiang dan sebagainya. Masing-masing macam bernasyid di mulut. Dia berkata, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansur al-ansar wal muhajirah. Itu sebut benda. Semua sebut benda yang sama. Serentak aduk sebut, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, tidak ada kebaikan di dalam dunia ini melainkan kebaikan yang sebenar adalah kebaikan akhirat. Dunia ni tempat kita buat kerja, tempat kita bercucuk tanam. Hak sebenar-benarnya apa dia? Akhirat esok punya kehidupan itu yang kita nak. Pasal hak tu baqa, itu kekal selama-lama. Sahabat ni sambil duk bina ni, dalam dia cerita masing-masing dalam Sahih Al-Bukhari hadis ni. Dia duk sebut Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Sebut fansur al-ansar wal muhajirah. Ya Allah, tolonglah kami orang-orang Ansar dan Muhajir yang pindah mai sama dengan Nabi SAW ini. Siap saja masjid tu, Nabi menjadi imam sembahyang. Nabi imam yang pertama mengimamkan sembahyang di masjid itu. Masjid tu, tuan-tuan, sampai hari ini Nabi kata apa? Nabi kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi Haza. Nabi kata apa? Kalau hampa sampai nak jadi susah kerana duk pekin. Tahu pekin? Tu yang ke Wabara. Kalaulah kita ni sampai nak jadi susah kerana duk pekin belanja, pekin duk berjimat belanja kerana duk ingat nak pergi berjalan. Nabi kata, kalau kerana nak pergi berjalan 3 masjid ni, pekinlah, tak apa. Nabi kata apa dia? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan wa Masjidi Haza. Nabi kata, ada masjid ini yang kita duk bina lah ni. Kalaulah sekiranya hampa nak jadi susah kerana nak pergi 3 tempat ni, susah sikit tak apa. Nabi kata. Maksud dia apa? Dia nak bagi tahu dekat kita, sebagai orang Islam, satu kunci kena ada dalam hati kita. Satu kunci kena ada. Satu hari aku nak pergi. Kok mana pun haji aku nak pergi, kalau ada rezeki lebih sikit lagi aku nak pergi umrah. Lock masuk dalam hati. Hadis Bukhari ada, hadis Muslim ada. Sebuah hadis lain Nabi kata, salah fi masjidi hadha afdal min alfi salah fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Illa al-masjidil haram. Nabi kata, sembahyang dalam masjid aku ni, Masjid Nabawi ni, sembahyang dalam masjid aku ni lebih afdal daripada 1000 sembahyang di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Nabi kata begitu. Daripada hadis ini sampai hari ini, tuan-tuan, subhanallah, orang nak pi ni bulan 12 hari tu sampai duk ada di airport dah, visa tak dapat lagi pun ada. Duk ada di airport dah. Kita baru dapat tahu, kata dia nak pergi umrah, telefon, Haji, kata nak pergi umrah betul ke? Ustaz ni kami duk ada di KLIA ni. Berita abang sepatah pun kita kata. Nak abang apa Ustaz, visa tak dapat lagi. Kita kata ni nak terbang bila? Ni patut nak terbang dah ni. Visa tak ada air. Duk bunyi gitu. Ustaz tolong doa. Ni benar. Nampak tak? Pasal apa? Ni tarikkan hadis ni. Tarikkan hadis ni. Manusia ni dia jadi tak sayang duit. Dia kira nak pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang dikatakan tempat yang unta Nabi pergi berhenti duduk tu. Di situlah Nabi kata, di sini kita jadikan masjid dia. Maka turun Nabi SAW daripada atas belakang dia dan ditanggung oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ataupun nama betul dia Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, akan barang Nabi. Bila unta berhenti tentu, Nabi turun aja. Abu Ayyub Al-Ansari tak mau cakap banyak. Dia terkam dia ambil barang Nabi, dia galih, nyong. Tahu nyong? Terus bawa pergi buah barang Nabi di rumah dia.
Dia kata aku tak pergi can. Dia kata siapa suruh mai dekat dengan rumah aku, dia terus pi dia ambil barang hak duk ada atas belakang unta Nabi ni, dia ambil dia pi nyo dia pergi rumah dia. Nabi SAW bila tengok yang kata sahabat, yang kata Abu Ayyub Al-Ansari ataupun Khalid bin Zaid ni buat macam tu, Nabi senyum dan Nabi kata apa? Al-mar'u ma'arahli. Ni hadis ni dalam hadis Bukhari. Dia kata al-mar'u ma'arahli. Nabi kata seseorang itu mengikut ke mana barangnya pergi. Cantik. Dapat dekat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, galih beg pi rumah, Nabi kata tang mana barang aku pi, tang tulah aku. Nuh aduk minta sepanjang jalan tadi Nuh. Boleh dekat Abu Ayyub Al-Ansari. Tang mana rumah dia tuan-tuan? Arah kiblat Masjid Nabawi. Kalau kita pergi hari ini, arah kiblat tu. Tuan-tuan saja berjalan jumpa satu jalan. Dia panggil jalan tu Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai hari ni, nama jalan tu Syari' ni maksudnya jalan. Syari' ni maksudnya tariq. Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Nak ambil sempena, rumah dia arah utara, arah ke arah kiblat Masjid Nabawi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata sehinggalah dia bawa barang tu dan diletakkan dalam rumahnya, dan turun Nabi SAW tinggal di rumahnya itu. Sehinggalah mendirikan akan Masjid Nabawi yang ada sampai masa kita sekarang ini. Dia kata dan sehinggalah Nabi mendirikan rumahnya. Esok tu buat masjid, lepas sempurna siap masjid, barulah start buat rumah Nabi SAW. Yang kata rumah Nabi ni macam mana? Bilik aja. Itu dalam Quran ada surah Al-Hujurat. Al-Hujurat tu, hujrah ni maksud dia apa? Bilik. Hujurat plural, maksud dia bilik-bilik. Maksudnya merujuk kepada bilik-bilik isteri-isteri Nabi SAW. Kita pergi makam Nabi itu bilik Aisyah. Pergi ikut balik belakang lagi ada bilik isteri-isteri yang lain. Dia ada dalam pemetaan Saudi, dia buat balik di mana lokasi yang sebenar. Kemudian berpindah ke rumahnya daripada rumah Abi Ayyub itu. Bila dah siap dah rumah Nabi di sebelah masjid, Nabi pun berpindah pergi ke rumah yang baru dibina itu. Kata orang, dia kata adalah Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub itu 7 bulan. Bukan kata duduk 7 hari, 7 bulan Nabi duduk rumah dia. Tu yang hadis kita duduk baca. Dia mula-mula Nabi mai duduk tu dia tak boleh tidur. Pasal dia duduk ingat Nabi duduk di tingkat bawah. Rumah dia 2 tingkat. Dia duduk tidur di atas, Nabi tidur. Dia tak boleh tidur. Dia jadi raplah. Pasal duduk ingat kata dia duduk langkah kepala Nabi. Abu Ayyub turun mai. Mai duduk kuat tepi Nabi. Nabi kata awak ni pasal apa? Dia kata bagaimana saya nak melangkah kepala Tuan kalau saya duduk di atas? Nabi kata haru dia ni. Nabi tukar. Nabi naik duduk di atas. Dia tidur di bawah. Lepas tu dia duduk buat makan Nabi kan. Ada beberapa kali lah kita cerita hadis ni. Abu Ayyub duduk buat makan Nabi apa. Lepas Nabi makan, qadam dia buat turun pinggan Nabi. Dia tanya qadam dia, hang tengok Nabi makan, Nabi letak jari dia tang mana? Qadam abang Nabi tak jari tang ni. Dia ambil bekas jari Nabi tu, dia hirup makan. Itu dipanggil tabarruk, mengambil berkat atas diri Nabi SAW, dan itu tidak salah. Sepakat semua ulama tidak salah. Hak ambil berkat kepada lain daripada Nabi ini perbincangan panjang. Tapi berkat daripada Nabi itu sepakat semua ulama. Okey. Satu hari dia buat makan hantar, makanan turun macam tu ya. Nabi tak tempuh, dia susah hati. Abu Ayyub dia tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, apa masalah dengan makanan dia? Nabi kata tak ada masalah apa. Nabi kata cuma hang bubuh bawang, aku tidak suka bawang. Abu Ayyub terus kata apa? Dia kata apa Tuan tak suka, saya tak suka. Habis, senang cerita. Start pada ni bawang pun lempang habis. Dia kata tak ada dah lah rumah aku. Jadi hadis-hadis yang nak menceritakan tambahan kepada macam mana sayang sahabat kepada Nabi SAW. Baik, kemudian dia kata apa? Kemudian berpindah Nabi ke rumah dia apabila dah siap, dan Nabi duduk di rumah Abu Ayyub 7 bulan, dan diutuskan anak-anaknya dan isterinya daripada Mekah suruh mai ke Madinah. Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Anak isteri semua dah ada lagi di Mekah.
Ada sini semua dah okey, Nabi pun bagi satu WhatsApp suruh mai. Zaman tu ada tak ada? Hantar utusan pi, okey, dia kata buat macam tu. Apa dia? Okey, Nabi kata okey, boleh mai lah. Depa pun pakat mai. Dan maka mailah habis semua anak-anak beranak ni semua, maka datanglah kepadanya Zaid. Zaid ni siapa dia tuan? Anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Dia pun mai. Dan Abu Rafi', depa ni semua hamba Nabi sebenarnya. Abu Rafi', keduanya itu hamba merdeka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mailah Siti Fatimah dan Ummu Kalsum. Fatimah ni siapa dia? Anak kesayangan Nabi. Fatimah anak kesayangan Nabi. Kalau tengok dalam hadis, Fatimah ni style jalan dia sebiji macam Nabi jalan. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis Aisyah, Aisyah kata Nabi duduk dengan isteri-isteri dia, Fatimah mai. Fatimah duduk mai tu, duduk jalan mai tu, cara dia berjalan tu sebiji macam Nabi jalan. Nabi tengok Fatimah mai, Nabi bangkit. Nabi bangkit pergi sambut anak dia, suruh duduk sebelah Nabi ni. Penyayang dengan anak-anak ni, penyayang, panggil duduk sebelah. Fatimah pun mai ni, pakat pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Ummu Kalsum dan isterinya Saudah, isteri Nabi nama Saudah pun mai. Semua pakat mai berhimpun di Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita berhenti tahun tu 9.35. Sembahyang Nabi menghadap Baitul Maqdis. Dia ulang balik hak bulan lepas punya. Tajuk ni bakal dilangkau. Pasti dia ulang sembahyang menghadap Baitul Maqdis ni, dia ulang balik. Pasal style kitab ni macam tu. Hak mana ulangan saya akan langkah. Tuan tengok bawah sekali tu dia kata sembahyang kepada dua pihak dengan ijtihad itu adakah harus? Hak tu kita nanti baca insya-Allah. Kita dah sembahyang dah. Lepas tu tahu kata silap. Boleh tak boleh tengah duduk sembahyang tu ubah macam mana Nabi sembahyang di Masjid Qiblatain ni. Nabi duduk sembahyang turun ayat suruh ubah kiblat 180 darjah kali. Itu zaman Nabi. Zaman kita lah boleh tak boleh? Bukan pasal ubah kiblat dah, pasal kita silap. Kita pergi di Guangzhou lagi contoh tu. Tapi sana kita pun tak tahu kiblat ke belah mana. Tanya hotel tu kiblat. Dia duk kelipok biji mata. Prayer. Dia pun duk kelipok biji mata. Kita tak faham dia. Dah buka tingkap hotel, jenguk tengok, nampak macam kok ni kot. Aku ni nampak kok ni kiblat ni. Okey, kita pun Allahu Akbar sembahyang. Baru satu rakaat, kawan hak pergi dengan kita ni, dia pergi turun di bawah, pergi gagau cari dapat kompas apa ke satu mai, dia mai, kita duduk mayang rakaat satu. Dia mai. Woi, dia kata hang silap, kita duduk sembahyang. Dia mai kat situ, dia kata woi, bunyi macam tu. Woi, hang silap, dia kata kanan sikit. Kita tengah sembahyang. Macam mana nak buat? Sembahyang fardu boleh tak saja-saja rongkai berhenti buat lain boleh tak? Tak boleh, haram. Tak boleh. Habis tu macam mana? Pasang telinga tu dengar. Dia kata kanan sikit. Kita boleh buat satu macam yang mengetik main balik kanan. Kan? Main kata sejadah tinggal boleh ni. Mana pula nak buat? Dia kata hari lu ingat dah hati dah hang abang kiblat aku ni hang tolong alih lah sejadah aku. Dia jadi raplah lah. Baik, tajuk yang akan datang ni, bolehkah lagu tu? Dia nak tanya, bolehkah lagu tu? Satu. Yang kedua pula dia mai ubah lagi sekali pula. Kita dah satu macam yang kali mai balik kanan dah. Okey lah, tak apa. Terus sembahyang ya rakaat kedua. Lepas tu dia duduk, oi silap. Dia kata, aku tengok negeri lain, aku tengok Malaysia tadi, kita duduk dekat Guangzhou, dia kata. Silap. Dia kata belakang, arah belakang hang. Ni pun kata cilabeng betul yang ni. Kita boleh tak satu macam ya pusing belakang lagi, boleh tak boleh? Dah dua kali lah. Tadi sekali and then lagi sekali, boleh tak boleh? Bulan depan dia bagi jawapan boleh tak boleh. Sementara nak sampai bulan depan jangan pergi Guangzhou lagi. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.